Salam sejahtera kepada semua. Saya Cikgu Si dari SJKC Wenhua, Melaka. Hari ini kita akan belajar Sains Tahun 5 berkaitan dengan tenaga. Cikgu hari ini akan menerangkan tentang pertama, sumber tenaga, kedua, sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Untuk yang ini, ianya adalah berkaitan dengan sumber tenaga yang akan dibincang nanti. Apa itu tenaga? Mari murid-murid tengok gambar yang cikgu sediakan di bawah. Gambar pertama, seorang sedang berlari. Gambar kedua, dua orang pemuda sedang makan makanan yang sedap. Gambar ketiga, seorang sedang menonton drama di YouTube. Gambar keempat, bunga dan tumbuhan. Gambar kelima, kereta yang bergerak. Apa kaitan gambar-gambar ini dengan tenaga? Apa itu tenaga? Sebenarnya, kesemua benda yang berada di dalam gambar memerlukan tenaga. Kereta memerlukan tenaga untuk bergerak. Kita pula memerlukan tenaga untuk menjalankan aktiviti harian, iaitu berlari, makan serta tengok YouTube. Tumbuhan memerlukan tenaga untuk pertumbuhan. Kesemua ini menggunakan tenaga. Apakah maksud tenaga? Tenaga adalah kebolehan untuk membuat kerja. Ya, sekiranya kita hendak melakukan kerja, kita memerlukan tenaga. Tetapi, mana datangnya sumber tenaga tersebut? Hari ini, kita akan belajar tentang sumber tenaga. Sebelum cikgu mengajar tentang berbagai sumber tenaga, mari kita tengok watak kartun di sebelah. Pernahkah anda menonton watak kartun di dalam gambar ini? Sudah pasti anda tahu, watak ini adalah Son Goku dan dia selalu menggunakan kuasanya semasa pertarungan dengan musuhnya. Oleh itu, cikgu hendak kamu semua fikirkan dari manakah sumber tenaga bagi kuasa yang dikeluarkan oleh Son Goku. Cikgu akan memberi jawapan selepas pembelajaran hari ini. Okey semua, jangan anda ke mana-mana dan saksi ke semua pembelajaran hari ini sampai ke penghujung untuk mengetahui jawapannya. Stay tune semua. Murid-murid yang disayangi, dari mana datangnya tenaga? Terdapat 9 sumber tenaga yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama, matahari. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, angin. Yang keempat, bahan api fosil. Yang kelima, air. Yang keenam, bateri. Yang ketujuh, ombak. Ke-8, biojisim. Dan 9, nuklear. Sekarang, cikgu akan menerangkan satu persatu kenapa kesemua ini merupakan sumber tenaga. Jom ikut rentak cikgu. Sumber tenaga yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber tenaga utama di bumi. Kenapa ianya merupakan sumber tenaga utama di bumi ini? Ini adalah kerana tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membuat fotosintesis. Ianya adalah untuk menghasilkan makanan, iaitu gula yang diperlukan oleh tumbuhan. Oleh itu, sumber tenaga utama di bumi adalah dari matahari. Okey, tumbuhan saja yang memerlukan matahari. Kenapa ianya masih merupakan sumber tenaga utama di bumi? Okey, macam ini. Seterusnya, tumbuhan dimakan oleh haiwan di bumi ini. Sekiranya tiada matahari, maka tumbuhan akan mati. Dan haiwan akan kehilangan makanan dan akhirnya mati juga. Nanti, bukan semua haiwan makan tumbuhan, betul tak? Ada harimau, singa yang makan haiwan lain, kan? Ya, sekiranya tiada tumbuhan, maka haiwan herbivor yang makan tumbuhan akan mati dahulu. Seterusnya, haiwan yang makan daging atau dikenali sebagai carnivore akan mati disebabkan kehilangan makanan juga. Oleh yang demikian, matahari merupakan sumber tenaga utama di bumi kita. Selain daripada itu, matahari juga membekalkan tenaga cahaya dan haba supaya kita dapat melihat kawasan sekitar dan berasa panas dan tidak berasa sejuk. Ingatnya, matahari juga membekalkan tenaga iaitu cahaya dan haba. Malah, dalam 20 tahun ini, teknologi semakin berkembang. Kita juga menggunakan matahari untuk menjana tenaga elektrik. Penggunaan panel suria di bumbung dapat mengumpulkan tenaga dari matahari lalu menjana tenaga elektrik. Kesemua ini telah menunjukkan bahawa matahari merupakan sumber tenaga. Seterusnya, sumber tenaga kedua adalah makanan.
Makanan dapat membekalkan tenaga yang diperlukan oleh manusia dan haiwan untuk menjalankan pelbagai aktiviti harian seperti lari, jalan, bernafas, malahan tidur juga memerlukan tenaga. Ada satu fakta yang murid perlu ingat, iaitu makanan tidak menjanakan tenaga elektrik tetapi menjana tenaga kimia yang diperlukan oleh badan kita. Tenaga elektrik dan tenaga kimia adalah jenis-jenis tenaga. Hari ini, cikgu hanya menyentuh sedikit supaya anda akan lebih faham di bab yang seterusnya. Sebab hari ini kita hanya belajar pelbagai sumber tenaga. Sumber tenaga yang ketiga adalah angin. Angin adalah berpunca dari pergerakan udara dan ia membekalkan tenaga untuk menggerakkan kapal layar dan paling penting sekali untuk memutarkan bilah pada kincir angin seperti yang ditunjuk dalam gambar. Bagaimana pula angin dapat menjana tenaga elektrik? Biar cikgu terangkan. Angin akan memutarkan bilah pada kincir angin dan di belakang bilah ada satu turbin yang akan memutar bersamanya. Maka, ianya akan dapat menjana tenaga elektrik yang kita hendaki. Konsepnya adalah sama seperti dinamo di basikal yang dapat menjana tenaga elektrik hanya dengan mengayuh basikal dan seterusnya menyalakan lampu depan basikal. Sumber tenaga keempat adalah bahan api fosil. Bahan api fosil termasuk petroleum, gas asli dan arang batu. Petroleum digunakan untuk menggerakkan kereta, gas asli pula digunakan di dapur untuk menyediakan makanan. Arang batu pula digunakan untuk menjana tenaga elektrik di Malaysia. Sumber tenaga utama penjanaan elektrik di Malaysia adalah menggunakan bahan api fosil, iaitu menggunakan arang batu. Tetapi, macam mana pula arang batu dapat menjana tenaga elektrik? Tenaga elektrik daripada arang batu dijana oleh loji jana kuasa. Mula-mula, arang batu dibakar untuk menghasilkan haba. Air akan disalur ke dalam untuk dididihkan. Air yang mendidih akan menghasilkan wap air dan wap air ini akan digunakan untuk menggerakkan turbin lalu menghasilkan tenaga elektrik. Ingat adik-adik, yang wap air ini adalah wap air yang sangat-sangat banyak supaya dapat terus menggerakkan turbin. Ianya bukan sekadar wap air yang dihasilkan semasa mak masak di dalam dapur. Air juga merupakan salah satu sumber tenaga. Air yang mengalir dalam empangan dapat menggerakkan turbin untuk menjanakan tenaga elektrik. Konsepnya juga sama dengan bahan api fosil, iaitu dengan menggerakkan turbin dengan menggunakan air. Gambar menunjukkan satu empangan. Di empangan itu, air mengalir dari aras tinggi ke aras rendah dengan pantas. Semasa air mengalir, ianya akan menggerakkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Murid-murid, sumber tenaga yang keenam adalah bateri. Bateri merupakan sumber tenaga yang dihasilkan oleh manusia untuk membekalkan tenaga elektrik. Tenaga disimpan dalam bateri. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga kimia. Ianya sama seperti makanan. Tenaga disimpan di dalam bateri tersebut. Ketujuh, ombak merupakan salah satu sumber tenaga kerana ianya dapat menggerakkan turbin dalam laut dan seterusnya menjana tenaga elektrik. Lautan selalunya ada ombak. Ombak merupakan gerakan air laut yang turun naik. Semasa kita ke pantai, kita dapat perhatikan ombak membawa air laut dari darat dan balik ke lautan. Dengan hanya meletakkan turbin di laut, maka air laut dapat menggerakkan turbin lalu menjana tenaga elektrik. Inilah cara ombak menjana tenaga elektrik. Sumber tenaga ke-8 ialah biogesim. Ianya menggunakan bahan organik daripada tumbuhan, haiwan yang membekalkan tenaga apabila ia dibakar. Biogesim adalah daripada tinja haiwan, kayu api, daun serta sampah organik. Walaupun dalam gambar, ianya menunjukkan satu jagung yang sangat cantik, tetapi biasanya kita akan menggunakan sayur yang telah layu, yang telah dimakan ulat dan sebagainya. Ianya menggunakan konsep yang sama dengan sumber tenaga yang lain. Bahan organik yang disebut tadi, seperti tinja haiwan dan sampah organik, dimasukkan untuk dibakar. Mula-mula, bahan organik dibakar untuk menghasilkan haba. Air akan dipanaskan sehingga mendidih.
air yang mendidih akan menghasilkan wap air, dan wap air ini akan digunakan untuk menggerakkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Akhirnya, sumber tenaga adalah dari nuklear. Seperti mana yang kita ketahui, bahan nuklear seperti uranium merupakan bahan radioaktif. Bagaimana pula kita menggunakan bahan nuklear untuk menjana tenaga elektrik? Loji jana kuasa nuklear yang kita perhatikan dalam gambar mengeluarkan asap putih. Adakah ianya bahaya sekiranya bahan nuklear adalah radioaktif? Mari kita tengok macam mana tenaga nuklear yang dihasilkan oleh bahan nuklear seperti uranium dapat menjana tenaga elektrik dan apakah yang dikeluarkan oleh loji jana kuasa nuklear. Mari kita perhatikan gambar. Kita boleh nampak hentaman bahan nuklear. Hentaman ini bukan hanya satu, tetapi berlaku di antara bahan nuklear yang sangat banyak. Macam mana hentaman ini dapat menjana tenaga elektrik? Mari cikgu tunjukkan satu demo. Kamu akan berasa panas di kedua-dua belah tangan apabila anda menepuknya. Sekiranya banyak bahan nuklear yang membuat hentaman tersebut, maka ia akan menghasilkan tenaga haba yang sangat-sangat tinggi. Kesemua ini berlaku di dalam reaktor. Lepas mendapat haba yang sangat tinggi, sekarang kita akan menyejukkan reaktor tersebut dengan air yang sangat banyak. Lalu air ini terus menjadi wap air yang banyak. Ini adalah kerana suhu yang sangat-sangat tinggi. Wap air yang dihasilkan ini akan terus menggerakkan turbin lalu menjana tenaga elektrik. Selepas itu, wap air dilepaskan ke udara seperti yang ditunjuk dalam gambar. Oleh itu, apa yang ditunjuk dalam gambar ini bukan merupakan asap, tetapi adalah wap air. Walaupun nuklear adalah bahan radioaktif, tetapi ianya merupakan sumber tenaga yang bersih dan selamat. Ini adalah 9 sumber tenaga yang kita telah belajar hari ini. Mari kita buat ulang kaji. Terdapat 9 sumber tenaga. Yang pertama, matahari. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, angin. Yang keempat, bahan api fosil. Yang kelima, air. Yang keenam, bateri. Yang ketujuh, ombak. Yang ke-8, biojisim. Dan ke-9, nuklear. Kesemua ini merupakan punca datangnya tenaga. Topik kedua adalah sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Apa itu sumber tenaga yang boleh dibaharui? Tenaga yang boleh dibaharui adalah sumber tenaga yang boleh dijana daripada sumber senantiasa ada secara berterusan. Cuba murid-murid fikirkan sumber tenaga yang mana boleh dijana daripada sumber senantiasa ada secara berterusan. Di antara 9 sumber tenaga yang baru kita belajar tadi, yang manakah adalah sumber tenaga yang boleh dibaharui? Mari kita perhatikan gambar di bawah. Sumber tenaga di bawah menunjukkan sumber tenaga yang boleh dibaharui. Sumber tenaga ini dapat diperoleh daripada alam semula jadi. Ini adalah termasuk matahari, angin, ombak, air, biojisim dan makanan. Peta minda merumuskan sumber tenaga yang boleh dibaharui iaitu matahari, angin, air, ombak, biojisim dan makanan. Kesemua ini senantiasa ada dan boleh menjana sumber tenaga secara berterusan. Murid-murid, apa itu sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui? Sumber tenaga yang tidak boleh dijana kerana sumber ini adalah terhad dan tidak boleh diperoleh secara berterusan di alam semula jadi. Oleh yang demikian, antara 9 sumber tenaga, yang manakah adalah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui? Cuba murid-murid fikirkan sumber tenaga yang akan kehabisan pada suatu hari nanti. Ini adalah termasuk bahan api fosil iaitu petroleum, gas asli dan arang batu. Selain daripada itu, bahan nuklear dan bateri juga merupakan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Bahan api fosil iaitu petroleum, gas asli dan arang batu memerlukan berjuta-juta tahun untuk dibentuk. Sumber tenaga ini adalah terhad kerana ianya akan kehabisan pada suatu masa nanti. Peta minda telah merumuskan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui
ianya termasuk bahan api fosil, nuklear dan bateri. Selepas belajar tentang dua topik hari ini, mari kita buat beberapa soalan. Soalan pertama. Terdapat berapa jenis sumber tenaga? 5, 7, 9 atau 11? Jawapannya 9. Soalan kedua. Apakah yang dikeluarkan oleh loji jana kuasa nuklear? Gas toksik, asap putih, wap air ataupun karbon dioksida? Jawapannya wap air. Soalan ketiga. Sumber tenaga yang manakah memberikan tenaga untuk kereta bergerak? Di antaranya air, bahan api fosil, ombak ataupun angin? Jawapannya bahan api fosil, iaitu petroleum. Soalan keempat. Sumber tenaga yang manakah membekalkan tenaga untuk menggerakkan turbin dalam lautan untuk menjana tenaga elektrik? Ingat, dalam laut, no? Air, bahan api fosil, ombak ataupun angin? Jawapannya adalah ombak. Soalan kelima. Yang manakah adalah sumber tenaga yang utama di bumi? Bateri, nuklear, air ataupun matahari? Jawapannya adalah matahari. Soalan keenam. Yang manakah adalah sumber tenaga yang boleh dibaharui? Bahan api fosil, nuklear, air ataupun bateri? Jawapannya air. Soalan ketujuh. Yang manakah adalah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui? Matahari, ombak, biogeosim ataupun bateri? Jawapannya bateri. Soalan terakhir, iaitu soalan ke-8. Selain sumber air, apakah sumber tenaga yang boleh dibaharui yang sesuai digunakan di Malaysia untuk menjana tenaga? Jawapannya, terdapat 6 jenis sumber tenaga yang boleh dibaharui. Selain daripada sumber air, matahari, ombak, biogeosim, makanan dan angin sesuai digunakan di Malaysia untuk menjana tenaga. Murid-murid, masih ingat tak soalan yang cikgu tunjukkan pada permulaan pengajaran hari ini? Fikirkan dari manakah sumber tenaga bagi kuasa yang dikeluarkan oleh Son Goku? Murid-murid sudah tahu jawapan tak? Terdapat 9 sumber tenaga yang kita telah belajar hari ini. Yang manakah adalah jawapannya? Jawapannya adalah makanan. Son Goku memerlukan makanan untuk mendapatkan dia punya tenaga. Itu saja untuk pembelajaran sains hari ini. Harap murid-murid telah dapat menguasai dan faham tajuk hari ini, iaitu sumber tenaga serta sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Sains adalah subjek yang sangat-sangat mudah. Ikut saja rentak cikgu, pasti anda akan faham segalanya. Terima kasih dan jumpa lagi.